Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, kita berjumpa lagi, tetapi saya seorang saja dalam dewan ini. Biasanya ramai ada saudara-saudara sekalian depan saya, kita belajar sama-sama. Tetapi sekarang alhamdulillah ni satu ikhtiar, satu usaha supaya dapat kita menjangkau dengan pembelajaran kita menerusi internet yang disiarkan ini. Mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah. Sebagaimana saya berpesan dalam kuliah-kuliah saya, kuliah-kuliah internet saya, walaupun kita mendengar di rumah, tapi sayugianya kita adab belajar kita tu kita jaga. Berpakaian yang rapi. Kalau kaum ibu paling-paling tidak dengan berbaju lengan panjanglah, dengan bertudunglah walaupun tak serapat sangat di rumah, tetapi adab belajar dengan bertudung paling-paling tidak. Kaum bapa jangan dengan singlet saja duduk sambil melengkar depan TV tengok, tak bagus. Duduk macam kita dalam kuliah. Sebab apa? Selebih mana kita memuliakan, kita menjaga martabatnya, selebih itulah kita akan dapat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjaga adab-adab belajar kita sambil dengar kuliah, sambil makan kacang, sambil makan kuih tat, lagi kuih-kuih raya masih ada atas meja kan. Kalau boleh semua dielakkanlah, kalau boleh dielakkan ya. Walau tengok live, walau tengok tidak live sekalipun. Ini rangkacangan live, rakaman live ke tak live? Tidak live Walau tidak live sekalipun ya, walau tidak live sekalipun. Selama petang ini saya mohon kepada Allah Rabbul Alamin, ya Allah, aku hadirkan semua sekalian hadirin hadirat yang biasa hadir petang ini dalam kuliah, aku hadirkan mereka ya Allah, maka seolah-olah mereka hadir, dan berilah mereka semua pahala kehadiran sebagaimana biasa adanya. Alhamdulillah, kita mulakan majlis kita dengan membaca Ratib Al-Attas. InsyaAllah minggu depan kita mula dengan baca Ratib Al-Haddad dan kita teruskanlah sebagaimana biasa. Al-Fatihata ila hadratil habibi Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma ila ruh Sayyidina Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas sahib Ratib wa Syekh Ali bin Abdullah Baras wa usulihim wa furu'ihim anna Allah taghashahum birrahmati wal maghfirah. Sabakumullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم
يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة إلى حضرة سيدنا ونبينا حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، بأن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح المهاجر إلى الله سيدنا أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروهم وجميع ساداتنا علي بعلوي، أن الله يولي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وأزواجنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم وعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا الآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا بركاتنا صاحب راتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم على درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم أنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة إلى روح الحبيب محمد بن سالم بن أحمد بن حسان العطاس وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. ثابكم الله. الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جربة كل خير لنا ولأحبابنا ولوالدنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى النية، أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدي ولاد عدنان ولكل نية صالحة، وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. Tuan-tuan bermohon hajat masing-masing pada Allah Ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala, selamat kita berjumpa pada petang ini. Sambung baca kitab kita. Doktor kalau nak duduk luar boleh sini. Alhamdulillah, kita hanya buat rakaman di sini, hanya ada 2-3 orang saja di hadapan saya sebagai membantu untuk merakamkan. Kita baca kitab ini sebelum PKP kemarin sudah sampai muka surat 35, membincangkan tentang syekh yang kamil, mencari syekh yang tulen. Tetapi oleh kerana kita dah terberhenti lama, suka saya ulang balik daripada muka 32. Muka 32 adalah mula tajuk mencari syekh. Jadi kita ulang daripada muka surat 32 yang di bawah, mencari teman yang baik, kemudian mencari syekh, ya. Baik. Jadi perkara tajuk mencari teman yang baik ini
hanya sepatutnya semua di bawah jodol mencari syekh, ya, mencari seorang syekh. Muka surat 32 yang di bawah. Teman yang baik. Wahai murid yang budiman, hendaklah anda mengambil berat tentang persahabatan dengan orang-orang yang baik dan selalu datang menghadiri majlis orang-orang yang saleh yang terkenal patuh kepada Allah Ta'ala. Baik. Kemudian tentang carilah seorang syekh yang saleh. Ini sudah tajuk baru, ya. Ini sepatutnya sudah perenggan yang baru. Cari teman yang baik. Nabi SAW ada menyebut seorang itu atas agama sahabatnya. Kalau tuan-tuan ingat pada awal-awal Ramadan, kita masa PKP dalam kuliah baca kitab Niat. Habib Sa'ad Al-Idrus ada menyebutkan tentang niat mencari kawan yang baik. Kita berkawan, Imam Ghazali ada sebut juga di situ, kita baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahawasanya Nabi suruh kita cari teman yang baik, bersahabat dengan sahabat-sahabat yang baik, ya. Kita bersahabat yang baik, kita dipengaruh olehnya. Jadi kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Sebuah hadis Nabi menyebutkan kalau kita bergaul dengan orang-orang yang baik seperti bergaul dengan orang-orang yang menjual minyak wangi. Kalau kita tak dicalitkan sedikit, paling-paling tidak kita dapat bau wanginya pada badan kita. Dan kalau kita berkawan dengan orang-orang yang tidak baik, dengan seperti berkawan dengan orang-orang tukang besi. Kalau kita tak kena percik bunga apinya, paling tidak kita keluar daripada tempat bengkel tu, badan kita bau hangit. Kerana apa? Daripada besi yang terbakar tu. Jadi kawan yang baik itu sangat perlu, dia mempengaruhi diri kita. Kawan yang baik itu yang macam mana, tuan-tuan sekalian? Di antara ciri-ciri disebutkan oleh alim-alim ulama, kawan yang kalau kita lupa, yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau kita lupa, dia ingatkan kita. Dan kalau kita ingat, dia akan bersama dengan kita. Kawan-kawan kita. Yang mana bersahabat kalau yang baik itu, kita tak perlulah ada hak dia terhadap diri kita. Hak rezeki, hak kewangan, hak pergaulan, hak pertuturan, hak bicara, hak pergaulan, semuanya tu ada. Di antaranya kalau yang nama kawan yang baik itu, tidak perlu dia minta. Kita lihat, kalau kita nampak ada kekurangan dalam dirinya, dalam kekurangan dalam kewangannya, tak payah tunggu dia minta. Kerana kawan yang baik tidak akan minta dengan kawannya. Tidak akan minta dengan kawannya. Maka kita yang hulur, kita yang beri. Dan kalau kita dapat kawan yang seumpama itu, yang tidak perlu aku minta, dia sudah beri derma. Yang kalau aku terbuat silap, dia buat tak nampak saja. Dan kalau sesilap aku yang memang patut ditegur, yang perlu ditegur, itu pun aku yang salah. Tetapi dia tegur aku dengan minta maaf, dengan berlapis, dengan kadang-kadang secara yang tidak secara langsung umpamanya. Yang begini kita buat kawan. Yang begini kita buat kawan. Yang kita apabila berkawan dengannya, dia boleh pandu kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kalau kita berkawan dengannya, kita dapat ikut contohi sikap baiknya itu. Paling-paling tidak, dia kenalkan kita dengan ustaznya. Paling-paling tidak, dia ajak kita hadir kelas kuliah yang dihadirinya. Paling-paling tidak, kegiatan kita yang selalunya dengan kegiatan yang tidak elok, umpamanya lah, na'udzubillah, berlindung sama Allah Ta'ala, umpamanya lah orang suka pergi kelab malam ke menari ke apa-apanya, dah berkawan dengan fulan ini, jadi kurang pula kegiatan kita yang sana. Kesan daripada perkawan yang sedemikian begitu, kalau kita dapat kawan yang lantarannya kita dapat mengorak langkah tuju pada Allah Ta'ala, dan kita dapat kendur daripada maksiat, alhamdulillah, terus kita pegang kawan begini, nanti dia dapat bimbing kita, dapat bawa kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau kita berkawan dengan seorang hanya setakat untuk bergurau senda saja, apatah lagi kalau kawan hanya ahli ihwal perkara dunia saja, tidak ada perkara akhirat. Bahkan kalau perkara dunia, dia bukan main bantu sama kita untuk dia dapat keuntungan bersama, untuk dia dapat manfaat bersama, baik lantaran nama, lantaran kedudukan, lantaran kemewahan, itu orang jangan kita buat kawan. Itu bukan kawan, itu semua adalah musuh dalam selimut sebetulnya, ya. Apatah lagi yang kalau nak menggunakan kita untuk kepentingan peribadinya, untuk dapat stabil kedudukannya, ataupun untuk dapat nama tumpang bersama dengan kita bersama, tak payahlah kalau begitu. Kita pun jangan berkawan kerana niat begitu, dan tidak perlulah kita berkawan dengan orang yang begitu. Orang Melayu mengatakan kawan ketawa keliling pinggang, kawan menangis seorang diri. Jadi kita kalau tengok ada kawan yang sudi menemani kita di waktu kita menangis. Menangis bukan hanya nangis sedih hiba tak ada duit, nangis sedih hiba kematian. Nangis rohani kita, nangis iman kita, menangis ketakwaan kita. Tetapi kalau ada kawan yang sanggup bimbing kita, mimpin kita,
mengeluarkan kita daripada kancah yang tidak elok kepada jalan yang baik, kawan yang seumpama itu kita rapati. Kawan yang seumpama itu. Dan apabila kita berkawan, ya, satu markah yang tinggi sekali dalam persahabatan ini, perlu dijaga persahabatan. Jangan kita berkawan sedikit minta maaf, khususnya orang perempuan tau. Dia kalau mula berkawan dalam EJK ke dalam satu grup wanita ke apa, mesti ada dia punya cekcok dia. Paling tidak merajuk. Paling tidak, bulan tu kenapa dengan saya dia lain macam. Janganlah. Kita dengan kawan, kita kena apa? Kena jangan terlampau nakkan minta dilayan sangat. Maklum, kadang-kadang orang tengah ada masalah. Maklum, kadang-kadang orang tidak selesa dengan kita. Tapi kita selesa dengan semua orang. Kerana kalau kita berkawan yang baik, tuan-tuan sekalian, orang yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah Ta'ala, yaumil akhir nanti di naung bawah naungan Arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 50,000 tahun punya lama, tuan-tuan sekalian. Saya nak tanya, siapa biasa hidup 1000 tahun? Ya, lama tak agaknya 1000 tahun. 100 tahun pun tak boleh capai lah, ya. Ini 50,000 tahun tak ada naungan, matahari sejengkal atas kepala. Dan di antara golongan, beberapa golongan yang disebutkan akan dinaung bawah naungan Arash Allah Ta'ala, salah satunya orang yang bersahabat baik. Bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah Ta'ala. Pisah bukan kerana gaduh, bukan pisah kerana berbuat sesuatu tidak dapat, pisah bukan kerana saling jatuh-menjatuh, tikam-menikam antara satu sama lain, tidak. Tapi pisah kerana meninggal dunia. Berpisah kerana urusan dakwah. Berpisah kerana urusan-urusan hal ehwal yang memang tak boleh dielakkan. Bukan kerana sedikit pun kerana bergaduh ataupun apa. Orang yang begini bertemu dengan berpisah kerana Allah akan dijamin bawah naungan Arash Allah Ta'ala. Dan apabila seorang yang bersahabat dengan sahabat yang baik begitu, pada hari mahsyar, dia akan dibangkitkan yaumil akhir nanti. Maksud hadis Nabi SAW boleh kita baca daripada kitab Niat disusun oleh Habib Sa'ad Al-Idrus, menyebutkan nanti apabila orang bangkit mahsyar ada 3 golongan, ya. Yang pertama, apabila dari tempat bangkit lain, tempat himpun mahsyar lain, daripada tempat bangkit kubur kita tu nak pergi ke tempat mahsyar, berapa jauh punya perjalanan, wallahu alam. Sini sampai China berapa kali lipat, wallahu alam betapa punya jauh. Manusia terbagi kepada 3 golongan. Yang pertama, naik kenderaan dah tunggu, dan kenderaannya beraneka jenis kenderaan. Dan yang kedua, berjalan kaki. Yang ketiga, berjalan muka. Muka di bawah, kaki di atas. Di antara yang dapat naik kenderaan, dan kenderaan yang terpaling special sekali, kenderaan yang daripada kenderaan yang akan dipakaikan pelana daripada beraneka jenis permata. Kalau dah kenderaannya begitu jenis permata, dan tuannya juga dikasihkan bangkit dari kubur, nak menuju tempat perhimpunan, dia dikasihkan sandang, kain dan juga selendang daripada pakaian-pakaian jannah. Terus dinaikkan atas kenderaan dan dipacu, ada yang bawa pulanya kenderaan itu daripada wildanun mukhalladun, daripada belia-belia jannah. Di antaranya siapa? Orang yang bersahabat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau kita dapat sahabat kerana Allah Ta'ala, bukan sahabat kerana dunia. Kerana dia menguntungkan aku, kerana dia meniaga aku bagus, kerana dia aku dapat pangkat dan kedudukan. Itu hal ehwal dunia. Dapat pun okey, tak dapat pun tidak apa. Kawan yang boleh bawa maintain ketakwaan kita kepada Allah. Kawan yang boleh bawa kita kepada orang-orang saleh. Kawan yang boleh dapat bawa kita kepada Rasulullah. Kawan yang boleh mendorong kita kepada Allah. Kawan yang seumpama itu. Yaumil akhir nanti, tuan-tuan sekalian, dalam Allah Ta'ala nak mengizinkan, tidak ada syafaat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Kita baca dalam ayat kursi, tidak ada siapa boleh beri izin kecuali dengan illa biiznih, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Termasuk siapa pun yang nak beri syafaat, orang alim baik, nabi baik, wali baik, semua dengan izin Allah Ta'ala. Dan kalau Allah hendak beri izin syafaat, seseorang memberi syafaat kepada kawannya, Allah akan beri segala macam jalan untuk diberi syafaat. Tersebut dalam riwayat, ada seorang ahli maksiat, macam-macam dosa, patut layaknya masuk dalam api neraka dengan keadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi Allah nak beri dia dapat peluang beri syafaat. Maka ditanya, dia menerusi orang alim. Engkau ada kenal orang alim siapa-siapa? Biasa berguru dengan siapa-siapa? Tak pernah, ya Allah. Ada namamu seperti nama alim siapa? Siapa namamu? Oh, nama saya Nuh, sempena Habib Nuh. Dan mu siapa? Nuh, sempena Datuk Nuh Gadot, umpamanya. Semuanya nama sempena. Sebab itu orang-orang alim dulu kasih nama anak bukan hanya ikut sedap saja. Tengok daripada buku, cantik nama ini, disusun jadi nama, bukan main cantik. Sempena siapa tu perlu. Umar, Hasan,
Ali. Sebab itu kalau orang-orang alim kasih kita anak kita nama, terima tuan-tuan sekalian dia. Kerana apa? Sempurnanya tu. Kerana dia inginkan, kalau dia anak 15, dia kasih semua anak dia. Anak dia tak ramai. Tetapi dia suka anak engkau ni akan jadi seperti fulan. Akan jadi seperti fulan. Terima saja. Terima saja. Alhamdulillah sahabat-sahabat Batu Pahat, kalau saya kasih nama anak-anak pun yang munasabah lah. Rahmah, Asiah, Maryam, apa itu lagi, Salma, Khadijah, Abdullah, Muhammad, Husin, Hasan, nama-nama sebegitu. Mereka terima, alhamdulillah. Kita pun tak mentang-mentang kita kasih nama orang terima, kita kasih nama Painem, Tuginem, Margono, bukan nama-nama begitulah, nama-nama yang elok, nama-nama yang elok. Maka orang ini ditanya, kamu nama ada sama dengan alim ulama? Tak ada ya Allah. Biasa nampak wajah orang alim? Tak pernah ya Allah. Biasa hadir dalam makan setalam dengan orang alim? Tak pernah. Dia got nothing to do with any orang alim at all. Tak ada apa-apa langsung. Tetapi Allah Ta'ala nak kasih dia. Apa ada hubung kait kau dengan orang alim? Sikit pun jadi. Ada tiket untuk dia. Tapi kena ada kelayakan. Ada tiket untuk dia. Tiket untuk masuk jannah. Tapi ada kelayakan. Tapi dia teringat, aku ada berkawan dengan satu orang. Lihat ya, berkawan dengan satu orang. Aku ada berkawan dengan satu orang yang mana kawan aku itu sangat-sangat respect dan hormati dan menyayangi akan gurunya. Selalu cerita, tuan guru aku, ustaz aku, begini-begini. Tapi aku tak pernah ambil kisah tentang ustaz dia. Tapi aku berkawan baik dengan dia. Jadilah, cukup menjadi sebab untuk kamu dapat layak syafaat lantaran orang alim. Kerana apa? Berkawan dengan seorang yang dapat dengan orang alim. Dia bukan dia berguru dengan orang alim tu. Dia berkawan saja. Lihat pentingnya berkawan tuan-tuan sekalian. Dan kita kawan dengan orang baik ramai. Alhamdulillah, orang-orang kampung paling tidak mereka tu pernah berguru dengan kiai fulan, pernah berguru dengan tuan guru fulan, pernah berguru dengan, kita dapat tumpang ilmunya, dapat pancaran akhlaknya. Itu pentingnya. Sebab itu Imam Haddad tegaskan di sini, perlu cari kawan yang baik. Kemudian disebut kena selalu menghadiri majlis orang-orang saleh. Majlis orang-orang saleh. Awal kitab ni ada disebut, kalau kita nakkan hati kita diubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia berikan hati kita cenderung untuk mengorak langkah menuju Allah Taala. Di antaranya mengingat akan janji-janji Allah Taala syurga dan neraka. Di antaranya dengar nasihat-nasihat. Di antaranya cara yang efektif sekali ialah duduk bersama para orang-orang wali-wali Allah. Tatap wajah mereka. Dan terlebih berkesan dan efektif lagi kalau dipandang oleh mereka. Nak jumpa orang alim di mana tuan-tuan sekalian? Jumpa wali-wali di mana? Kalau nanti kita akan jumpa di sini ya, jangan kita sangka wali-wali dah tak ada, mana ada, masih ada. Cuma dimasturkan oleh Allah Ta'ala. Baiklah, sedang cakap, nak jumpa wali-wali ni di mana agaknya? Di pasar-pasar ke? Di kelab malam ke? Di mana ke? Di majlis orang-orang baik. Orang putih pun pandai cakap tau. Birds of same feather would flock together. Burung sejenis akan berhimpun sama jenis. Merpati dengan merpati. Merpati tak berkawan dengan gagak. Gagak tak berkawan dengan tiung. Umpamanya begitu ya. Jadi orang-orang alim, orang-orang saleh akan hinggap mereka di tempat orang-orang baik. Jadi kalau kita berhimpun di majlis orang-orang saleh, kita dapat secara practically kita dapat belajar yang nama akhlak tu macam mana, yang nama adab tu macam mana, yang nama khauf tu macam mana. Kita dapat lihat raut wajah mereka. Ketika ustaz bercakap tentang akhirat, tu ustaz bercakap, dia boleh menangis, kita boleh tak menangis. Dengan kita lihat dia menangis, boleh buat kita menangis. Itu perlunya. Dan kalaulah ada hadir dalam majlis itu seorang wali, dua orang wali umpamanya, 40 orang berhimpun aja satu orang wali tau. Kita berdoa kepada Allah Rabbul Alamin supaya dirahmati Allah Ta'ala, supaya dapatlah dalam PKPB ini sekalipun lah ya, dan penyakit ni dah reda, kita diizin berhimpun 1 meter setengah pun tak apalah. Kalau diundang dikasih 1 meter dah cukup safe selamat, kita kasih 2 meter pun tak apalah. Kita take lagi safer side. Mudah-mudahan ini cakap pandangan saya lah sebagai orang yang merindui dan mengingini supaya majlis ini dibuka balik. Kita buka 2 meter pun tak apa. 2 meter peraturan Kementerian Kesihatan, kita 2 meter. Bukan satu saf jarak, 2 saf satu baris pun tak apa. Renggang-renggang.
dapat kalau umpamanya masjid yang besar, dapat himpun 40 orang itu doa kabul. Dapat himpun 40 orang itu ada satu wali dalamnya. Allah Ta'ala lantik satu wali di dalamnya. Doa kabul dan dapat dipandang oleh mereka. Alangkah pentingnya perkara ini tuan-tuan sekalian, ya. Alangkah pentingnya. Kita nak menghindar daripada kuman pun menghindar daripada kuman juga. Ini sedikit pandang pengharapan daripada saya, ya. Pengharapan yang kami ajukan pengharapan ini pada Rabbul Alamin, supaya dengan kemudian satu hari Allah angkatkan ini wabak, dapat semua berhimpun sebagaimana dahulu, saf bahu bertemu bahu sebagaimana dahulu balik semula. Kita mohon kepada Allah Ta'ala. Baik, duduk dalam majlis-majlis orang salih ini, kita dipandang oleh mereka, kita masuk dalam doa mereka, kita masuk dalam perhimpunan malaikat suka orang-orang salih, mereka akan datang bersamanya. Subhanallah, kita dapat bersama dengan mereka, dapat pelajari daripada mereka, dapat tatap wajah mereka, dapat dipandang oleh mereka. Sebab itu selalu saya pesan kawan-kawan, kalau ada alim-alim ulama yang datang, baik tempatan, baik luar negeri, khususnya yang luar negeri yang kita dapat jarang-jarang jumpa. Yang dalam negeri kita selalu jumpalah, seminggu sekali kita boleh jumpa. Yang daripada yang luar negeri, yang datang dari Indonesia, daripada Kedah umpamanya, tuan guru daripada Kelantan umpamanya, orang-orang alim daripada Perlis, dan juga umpamanya daripada Hadramaut umpamanya, pada masyayikh daripada negeri Mesir, daripada Suria datang. Kita tahan ambil cuti, datang bukan hanya hadir majlis, kita datang nampak dia dari jauh, kita nak duduk depan biar kita dapat tatap wajah dia dan kita nak dia dapat imbas wajah kita. Kerana penting wajah kita dipandang oleh orang-orang saleh, tuan-tuan sekalian, ya. Ada kesan pada sanubari kita, kita dipandang oleh mereka itu, jadi tak boleh memandang mereka, tak boleh dipandang oleh mereka kecuali duduk bersama dengan mereka. Maka kalau ada majlis-majlis orang saleh, sebab itulah orang-orang yang fahamannya lain tak suka majlis-majlis gini. Hati mereka tak minat perhimpunan-perhimpunan maulid. Mereka tak minat perhimpunan orang berzikir. Walhal yang datang tu semua orang-orang saleh. Orang-orang saleh yang mengamalkan surah wal asri. Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Kecuali semuanya rugi kecuali yang beriman dan amal saleh. Semuanya tu yang menjalan datang untuk membuat amal saleh adalah orang-orang saleh. Tetapi orang yang tidak dalam golongan yang sama akan iri dan akan tak selesa dengan perkumpulan-perkumpulan dengan begini. Maka akan dicari 1,000 macam jalan supaya majlis-majlis ini dapat dibubar dan tidak akan dihalang daripada diteruskan. Namun Allah juga yang ampunya kehendak, tuan-tuan sekalian, ya. Allah juga yang ampunya kehendak. Tengok peri pentingnya duduk bersama orang-orang saleh, ya. Peri pentingnya. Tambahan sedikit, duduk sama orang-orang saleh ni, tuan-tuan sekalian. Di situ ada satu kaedah dalam fiqah. Kalau kita ada air, ya, saya ada air, yang nama air yang suci ialah air suci lagi menyucikan, itu namanya mutlak. Air mutlak bukan hanya dia suci, tapi dia boleh menyucikan. Benda najis pun dia boleh dicuci, kena dia boleh jadi suci. Boleh pakai buat sembahyang, boleh pakai buat tawaf sekali. Air yang mutlak. Tetapi air kadang-kadang sudah terpakai. Namanya air musta'mal. Walaupun masih suci, tapi sudah tak ada power. Dah tak boleh nak menyucikan lagi. Dan kadang-kadang air yang kejatuhan najis, walaupun tak berubah langsung, tetapi sudah kira air mutanajis kerana dia sedikit, umpamanya najis yang tak dimaafkan, ya. Kemudian yang ada air pulaknya bercampur dengan sesuatu yang mukhalid, sudah jadi berubah sedikit warnanya sehingga hilang nama air mutlaknya, pun dah tak boleh pakai lagi. Cara nak menyucikan semua air itu macam mana, tuan-tuan sekalian? Dikumpulkan. Sama ada sudah ada air dalam satu kolam ataupun satu kontainer yang besar, lebih daripada 2 kolah yang kosong. Lagi bagus kalau memang dah ada air yang jernih dalamnya. Seperti kolam ke, tasik ke, lagi besar, lagi bagus. Kalau tidak pun adakan satu kontainer yang lebih daripada 2 kolah. Semua air-air yang kita katakan tadi, yang musta'mal baik, yang mutanajis tak berubah baik, yang berubah sedikit baik, semuanya kita kumpulkan jadi satu, dan kita gaul tinggal, tak ada ubah.
Semuanya tak ada bau, tak ada rasa, tak ada warna, hilang obahnya semuanya tu. Kerana Nabi menyebutkan air apabila sampai 2 qolah dia tidak menerima najis. Maka kembali apa air tu? Semuanya yang masuk tadi air musta'mal, yang masuk tadi air mutanajis, yang masuk tadi air bercampur, yang masuk tadi air bermacam-macam. Tetapi sekarang semuanya keluarnya jadi apa? Air mutlak balik semula. Kalau ada air, ada pengaruh pada air, ini kan pula manusia sama manusia. Kita ini insan yang asalnya mutlak. Bapa-bapa yang mutlak, ibu-ibu yang mutlak, yang kita suci dan boleh menyucikan anak-anak kita. Tapi kita dah gunakan diri kita dengan macam-macam kegunaan. Sampai kita jadi bapa musta'mal, ibu musta'mal. Kadang-kadang dah bercampur dengan perkara-perkara kotor. Jadi bapa mutanajis pun sekalipun. Yang kalau bapa musta'mal, dia tak ada efek kesan pada anak dia. Bapa yang sudah berubah, bapa bercampur dengan sesuatu yang sudah tidak hilang nilai kebapaannya itu. Dia masih suci, tapi tak mampu nak menyucikan ahli keluarganya. Nasihat, orang Melayu bilang sampai berbuih mulut cakap, anak tak dengar cakap. Kenapa? Dia sudah bukan bapa yang mutlak lagi. Sudah bukan bapa yang mutlak lagi. Dan kita perlu nak kembalikan kemutlakan diri kita. Macam mana caranya? Himpun dengan perhimpunan orang baik. Tak kita baca hadis Nabi SAW, orang yang dah bunuh 100 orang, maka dia cadang oleh seorang salih macam mana cara dia nak bertaubat, pergi berhimpun kat tempat orang-orang baik sana. Dia tak tahu beramal, pergi duduk saja berhimpun, nanti kau jadi baik. Ketika di dalam perjalanan, belum sempat sampai lagi pun dia meninggal dunia. Rohnya tu direbut oleh malaikat rahmat dan malaikat azab. Ya, malaikat rahmat dan malaikat azab berebut akan rohnya ini. Dan dipendekkan cerita, keputusannya dibawa oleh malaikat rahmat. Kenapa? Dalam perjalanan nak himpun orang-orang saleh. Peri pentingnya. Orang yang dah bunuh 100 orang, dosa begitu besar, begitu banyak, belum sempat sampai, baru on the way, meninggal dunia, sudah diangkat rohnya oleh malaikat rahmat. Apatah lagi kalau senantiasa berhimpun dalam majlis orang-orang saleh, ya, masih hidup-hidup lagi, sudah dinaung oleh malaikat rahmat. Itulah yang kita harapkan tuan-tuan sekalian. Ya. Itulah tidaklah mana-mana golongan yang tak suka perhimpunan ini, kecuali mereka tidaklah daripada orang-orang yang mencintai orang-orang yang saleh, yang bahkan dengan mereka ini sendiri kita perlu jauhi, jangan kita gauli, tuan-tuan. Ya. Kemudian berikutnya muka surat 33, ya. Carilah seorang syekh yang saleh ataupun seorang guru yang senantiasa bersedia untuk menasihati anda dalam urusan agama. Kena cari satu syekh, ya. Baik, nanti kita akan baca terus, ya. Satu syekh yang ada ciri-cirinya. Ciri-ciri macam mana? Ciri-cirinya kita akan baca. Syekh, ya. Cari satu syekh, senang kita bilang pemimpin, pembimbing, ya. Dia syekh ni terbagi kepada 3, ya. Satu syekh syariat, satu syekh tarikat, satu syekh futuh. Syekh yang membuka kita. Kalau satu syekh syariat, itulah syekh yang ajar kita fiqah, ambil wuduk, ambil sembahyang, niat puasa, ajar tajwid, umpamanya. Itu 1000 pun tak apa. Cari. Siapa kita dengar ada orang alim mengajar kitab, kita ikut. Tapi itu ada ciri-cirinya juga. Tidak istilah bahasa orang putih, istilahnya apa kita bilang, any Tom, Dick or Harry kita ambil jadi syekh. Tidak boleh. Istilah orang Melayu, selagi-selagan kau bawa jadikan syekh. Tak boleh. Sehingga ulama mengatakan, ya, dalam kitab apa pelita penuntut ada mengatakan, ya, kalau kau di negeri Bukhara sekalipun, Bukhara tu tempat orang alim tok tau, orang alim sahaja. Imam Bukhari pun dari sana. Kau sampai negeri Bukhara sekalipun, sebelum kau cari syekh, kau kena nilai dia 2 bulan paling tidak. Sampai begitu tuan-tuan sekalian, ya. Jadi syekh yang pertama, syekh yang mengajarkan kita syariat, ajarkan wudu, ajarkan fiqah, ajar begitu. Dan yang syekh yang kedua adalah syekh tarikat. Syekh tarikat bukan bermakna dia hanya syekh tarikat yang bawa kita tarikat Naqsyabandi, tarikat Syazali, bukan begitu, ya. Syekh tarikat ialah yang pandu kita dalam, dia guide us in our life. Dan tak ada mesti baiat membaiat. Tak mesti ada baiat. Kalau belajar dengan dia, hidup aku jadi senonoh lah. Ada tahu bangun pagi nak baca apa, ada tahu wirid apa, ada tahu puasa macam mana, ada tahu apa, dia guide kita
dalam tahap-tahap kehidupan kita. Umur sekian mesti berpakaian sekian. Umur sekian mesti dah ada amalan sekian. Umur sekian mesti berpawatakan sekian. Musim sekian, bulan sekian mesti ada puasa sunat sekian. Musim sekian ada amalan sekian. Musim sekian ada zikir sekian. Umpamanya nak masuk Rejab, nanti syekhnya ada kasih tahu. Nak masuk bulan Syaban, ada kasih tahu apa ceritanya, apa riwayatnya. Kemudian waktu malam apa nak baca, waktu pagi apa nak baca, nak dapat menantu apa nak baca, dapat anak nak baca, nak bersihkan hati macam mana, langkah-langkah, step-step yang nak menuju Allah Ta'ala, yang amalkan, senang cerita kitab yang kita baca ini. Ya, dia guide kita in life, cara nak bersihkan diri, cara nak menuju Allah Ta'ala, step by step. Zikir apa nak baca semua. Kadang-kadang dengan complete set, dengan gurauannya sekali. Dengan tegurannya, dengan ajarannya, dengan gurauannya sekali. Ya. Dia mengajarkan kita, dia guide kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Selangkah demi selangkah demi selangkah untuk tuju Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kalau kita belajar dengan dia, kita tak kesasar. Kalau kita ada syekh tarikat begini, apabila syekh kita mengajarkan kita satu-satu amalan, seperti kita baca Ratib Al-Atas tadi, kita baca Ratib Al-Haddad umpamanya, dengan kita baca sendiri ikut-ikut, dengan kita baca menerusi guide oleh syekh ini, apalagi kalau dia mengijazahkan, apatah lagi kita baca bersama dengan dia, boleh mendapat kesan lain dalam hati kita. Dia punya sir dalam zikir itu, sir dia itu boleh kesannya lain pada diri kita. Kenapa kita ada guide? Kita dipandu oleh orang yang dah sampai, insya-Allah boleh sampai. Kita dibersihkan oleh orang yang sudah bersih, insya-Allah boleh jadi bersih. Kita didekatkan oleh orang yang tidak jauh, insya-Allah boleh jadi dekat. Itu peranan syekh tarikat. Dia bawa kita, dia guide us in life. Dia pandu kita dalam kehidupan kita selangkah demi selangkah, semusim demi semusim, seusia demi seusia, untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tahap usia kita mana sekalipun, kita diambil oleh Allah Taala, kita sampai Allah Taala insya-Allah dengan panduan syekh tarikat ini. Syekh tarikat ini. Inilah yang orang-orang kita sebut sebagai tuan guru. Bukan setakat ustaz-ustaz biasa ya. Ini yang bezanya, yang nama tuan guru, yang nama syekh, yang nama kiai dengan ustaz-ustaz biasa. Ustaz-ustaz biasa buka kitab aja gitu ya. Tapi kalau syekh ni dipantau kita tahu. Sampai raya kita pun dipantaunya dia. Sampai malam Jumaatnya kita pun dipantaunya dia semuanya. Semuanya. Ini yang, itulah orang tanya, apa beza kiai dengan ustaz? Kiai ialah murabbi. Yang nama syekh ni adalah murabbi. Ini syekh tarikat. Syekh tarikat, ya, syekh tarikat. Kemudian yang lebih tinggi lagi ialah siapa? Syekh Futuh. Yang dengannya Allah Ta'ala memberikan kita pembukaan. Kita dapat futuh daripada Allah Ta'ala. Pembukaan apa? Pembukaan fahaman. Yang ada di antaranya lantaran syekhnya itu, Masya Allah, biasa sampai tahap Syekh Futuh ini, sudahlah tahap para wali-wali Allah. Yang dengan lantaran dia ajar kita sedikit saja tahu. Kadang-kadang few kalimat. Tapi dengan ajaran dia tu kita boleh mempelopori bidang ilmu yang seluas-luasnya. Kita dibukakan ilmu oleh Allah Ta'ala. Mungkin kita dapat dari lain cawangan. Tapi dia yang menjadi kunci pembuka sumbat ilmu kita yang selama tadi kita tak sampai menyerlah. Kadang-kadang dengan pembukaan daripada dia, bukan hanya yang sudah belajar, boleh terus mengajar. Berani mengajar. Banyak pula dia punya pengajaran yang boleh sampaikan. Itu Syekh Futuh. Yang ada dengan Syekh Futuh ini, dia buka dengan berkatnya itu, dia bukakan kita fahaman Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita baca tafsir, kita dapat fahaman yang benar. Fahaman yang terpandu. Fahaman yang Allah bicara dengan kita. Dan kita baca satu ayat, kita dapat faham. Ini message from Allah. Kita tahu ini guide daripada Allah Ta'ala. Kita tahu ini teguran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seluruh Quran, yang ada sebahagian daripada hadis Nabi, yang ada sebahagian daripada wirid, yang ada hanya sepotong ayat saja, yang ada hanya dalam, umpamanya dalam Ratib Al-Atas, Ratib Al-Haddad, dia baca baca ya latifan bi khalqih, ya aliman bi khalqih, ya khabiran bi khalqih, ultuf bina. Dia baca ultuf bina tu saja, satu ultuf bina tu saja menjadi dapat satu pembukaan. Dengan dia baca itu saja, subhanallah, yang ada sebab itu setengah-setengah orang alim, satu aja kalimat dia menjadi pegangan dia. Seperti yang ada orang baca, ya tarimu ahlaha, ya tarimu ahlaha, umpamanya, dapat. Yang hanya satu zikir itu dia jadi zikir favorite dia. Satu saja. Tapi dia dibukakan oleh syekh dia. Dengan satu kalimat itu, dia boleh memahami macam-macam. Setengah-setengah orang alim hanya bismillah saja.
Orang sakit macam mana pun hanya baca bismillah 3 kali dalam air jadi. Subhanallah, semua begitu. Kerana dapat pembukaan daripada gurunya. Yang ada dibuka gurunya, ilmu pemahaman. Yang ada buka ilmunya, ilmu perubatan. Yang dengan diturunkan oleh gurunya, dia hanya baca ayat dia tertentu, menjadi ruqyah, menjadi penawar bagi orang lain. Semua itu Syekh Futuh. Yang ada dengan berkat gurunya itu, dia menyebut Allah dengan berkat gurunya, dia boleh jalan atas air. Semua itu Syekh Futuh. Yang boleh menjadikan murid itu seorang wali min awliya'illahi salihin sendiri, ataupun paling tidak tuan-tuan sekalian, paling tidak kalau tak menjadi wali sekalipun, jadi orang yang di bawah naungan wali. Itu dengan Syekh Futuh ya. Tiga syekh ini ya. Jadi Syekh syariat yang mengajar kita hukum-hukum zahir, Syekh tarikat guide us in life. Yang kalau kita belajar dengan dia, kita terpandu. Yang kita belajar dengan dia, kadang-kadang kita ada permasalahan apa, kita boleh teringat cakap dia ni. Macam seolah-olah macam dia datang dengan kita. Kita teringat cakap dia. Dan kita applykan. Jadi pula, subhanallah. Itu Syekh tarikat. Yang guide us in life step by step, age by age. Dan situasi demi situasi, suasana demi suasana. Dan Syekh Futuh. Dan kalau kita sampai di karunia Syekh Futuh, Masya Allah, serahlah segala urusan dengan dia. Dia adalah wakil daripada Rasulullah. Dia adalah juru cakap Allah untuk kita. Juru cakap Allah untuk kita. Kenapa dia juru cakap Allah? Sebab dia punya langkah semuanya adalah mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia sendiri terpimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih ada orang-orang begitu, tuan-tuan sekalian. Cuma kita tak nak, kita tak kuasa. Sebab daripada syekh gini tak boleh kasih kita PhD. Sebab daripada syekh gini tak boleh kasih kita diploma. Daripada syekh gini kita belajar dengan dia, kita tak boleh dapat pangkat besar. Maka kita pun yang ada tak heran. Subhanallah. Tetapi hanya jauh hari mengenal manikam. Tak apa, kau ambil PhD, kau ambil master, apa semua. Tapi jangan lupa, cari syekh ini. Dia membawa engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Baik. Carilah seorang syekh yang saleh. Nombor satu yang saleh, iaitu kita nampak buat amal-amal yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun seorang guru yang senantiasa bersedia untuk menasihatkan anda dalam urusan agama. Kalau ada apa-apa perkara, dinasihatkan. Ni dari kadang-kadang kita cerita dengan dia saja. Kita cerita dengan dia, ni hari tahun ni niaga saya teruk sikit lah ustaz, begitu gini. Tak apa, alhamdulillah rezeki dari Allah umpamanya ya. Dalam PKP Allah juga jamin rezeki kita dan anak-anak kita. Awak bersabar. Kita sebut tentang bab perniagaan kita tak elok, tetapi kita dapat dapat sentuhan hati pula daripada dia, membimbing kita dalam urusan agama. Dalam kita nak pergi ziarah, nak pergi nanti saya nak berangkat, saya dah dapat surat permit daripada PDRM, nak balik kampung, ziarah mak saya sakit. Jangan lupa dalam perjalanan baca sekian-sekian. Jangan lupa, subhanallah, aku setakat nak pergi, bukan dia bilang, nanti perhentian sekian, makan aiskrim ke apa. Dapat panduan keagamaan. Kalau kita bilang nak pergi umrah lagi, nak pergi apa, dia ajar doa tertentu. Kadang-kadang dia doakan tertentu. Dia beri kita nasihat dalam urusan agama. Tekun menjejak tarikat. Dia sendiri amalkan apa yang kita sebut dalam kitab ini. Step by step. Matanya jaga, mulutnya jaga, bicaranya jaga, pemakaiannya jaga, pergaulannya jaga, puasanya jaga, sembahyangnya jaga, semuanya itu. Kemudian Quran dia tidak tinggal, bangun malam dia tidak tinggal. Orang semacam ini dia menjejaki tarikat. Sebab dia kalau tak menuju Allah, dia sendiri kesasar. Dia sendiri menyimpang. Macam mana orang yang jalan tersesat nak pandu orang? Kita nak jadi guide, kita jalan konvoi. Kau ikut aku ya. Kita tengok, kita nak pergi KL. Baru jalan kat hitam, kalau nak pergi KL, belok kanan. Nak pergi JB, belok kiri. Kita nak pergi KL, dia dah masuk kiri. Macam mana nak ikut dia? Kita tengok dia sendiri, tak masuk gitu. Kalau kau tak nak ikut dia sekalipun, baik kau berhenti dulu dekat hitam, kau set kau punya waste dahulu. Cari guide lain, cari konvoi lain. Dia tidak mengikut tarikat, tak boleh ya. Kemudian kenal benar akan hakikat. Orang-orang yang bukan hanya ilmu zahirnya syariat saja, tahu hakikat, tahu makna-makna perkara di sebalik perkara. Di sebalik ada penyakit, di sebalik ada wabak, dia tahu ini maknanya begini. Dia boleh baca things. Kalau orang sakit bukan hanya terus bilang, cuba ubat ini, cuba sembuh ini. Kalau orang sakit kadang-kadang dia bilang, alhamdulillah ini nikmat daripada Allah Taala. Allah nak naikkan darjat anda. Subhanallah.
Tak pernah aku dengar banyak-banyak orang datang, dah cuba tonik ini, dah cuba sensei ini. Dia pulaknya dia kasih perkara yang satu pahaman yang lain pulaknya. Hakikat. Dia tahu hakikat. Subhanallah. Kalau kita dapat kemewahan naik pangkat, semua orang tahniah, wah bagus, cemerlang, syabas di sini. Dia pula bilang, mudah-mudahan selamat ya, mudah-mudahan akan sampai kepada nikmat akhirat pulaknya. Dia bawakan kita satu channel akhirat. Subhanallah. Subhanallah. Dia tahu hakikat bahawasanya pangkat kedudukan ada bahaya di situ. Subhanallah. Jadi kita tidak lalai nasihat dia. Subhanallah. Subhanallah. Dia faham akan perkara-perkara hakikat. Perkara hakikat. Ya, bukan hanya zahir saja ya. Sempurna akan fikirannya, bukan macam istilah orang Jawa bilang, bukan orang yang tak genah. Faham tak genah ya. Macam orang istilahnya orang tak betul lah, senang cakap lah ya. Orang terurus orangnya, elok cara pemikirannya tu, logiknya tu kita tengok boleh pakai cakapnya tu. Logiknya, istilahnya kalau cakapannya tu tidak ngawur, tidak cakap asal boleh saja ya. Cakapannya tu bernas, orang kita bilang ya. Baik. Senantiasa berlapang dada. Tidak sikit perkara saja jengkel, sikit perkara saja meradang, sikit perkara saja kecil hati. Terima saja lapang dada orangnya. Bijak mengatur hal ehwalnya. Kita tengok hal ehwal kehidupannya teratur tau. Sistem rumahnya, sistem makannya, sistem pakaiannya, sistem kehidupannya. Semuanya ada step by step. Kadang-kadang kita nak tanya sama dia, dia pun tak sembarang-sembarang ada ni free time. Sebab apa? Waktu dia senantiasa terkendali dengan baik. Orang gini kita boleh ikutlah. Ini satu ciri-ciri syekh. Segala syekh yang kita katakan tadi, syekh syariat sekalipun, kalau tak ada ciri-ciri gini, ustaz tapi selalu makan di kedai kopi, ketawa bahak-bahak, kau jangan belajar dengan dia. Walau belajar bab wuduk sekalipun. Walau bukan belajar bab tarikat, bab tasawuf sekalipun. Ustaz tetapi mewah dengan dunia. Ustaz tapi kalau gurau suka berbohong. Semuanya begitu. Kau jangan bergaul dengan dia. Ustaz tetapi kemewahan. Sayyidina Umar bilang, kalau kau nampak orang terlampau mewah dunianya, kau jangan belajar dengan dia. Itu hanya mentohmahkan agamamu. Itu jangan kata syekh tarikat. Ini yang kita sebut ni termasuk segala syekh yang syariat sekalipun. Mesti ada ciri-ciri sedemikian itu. Ya. Kemudian, pandai mengecam tabiat-tabiat manusia. Dia tahu-tahu. Dengan orang ini, gaya dia lain. Dengan orang ini pula cara dia lain. Dengan orang ini, kadang-kadang orang yang datang dengan dia, alim-alim besar. Dia boleh layan dengan baik. Kadang yang datang dengan dia, budak-budak madrok, makan dadah umpamanya. Pun dia boleh layan dengan baik juga umpamanya. Dia layan. Semuanya yang jumpa dengan dia tu, dapat layanan masing-masing ikut tahapnya. Ya, subhanallah. Dia kenal tabiat manusia dan fitrahnya, hal ehwalnya. Jika anda mendapati seorang syekh seperti diterangkan sifat-sifatnya, maka hendaklah dampingkan dirimu kepadanya dan serahkan segala urusanmu kepadanya. Kalau sampai dapat tahap syekh yang begini, dan pulaknya syekhnya tu syekh futuh, dianya orang yang tahap begini, sayug dia. Daripada syekh syariat, jadikan dia syekh tarikat. Ustaz, boleh tak ajarkan saya dalam kehidupan saya apa yang patut saya lakukan? Serba-seri dah mula minta nasihat dia. Nanti dia yang guide. Nanti dia guide. Kadang-kadang dia tunggu kita minta dia. Kadang-kadang dia cakap sendiri. Kadang-kadang kita nak pergi haji, kita tanya sama dia. Dan bila kita nampak, nanti makin kita taruh kepercayaan dengan dia, makin kita Allah Ta'ala bukakan tau. Sebab orang-orang begini biasanya mastur, hidden. Dia punya keistimewaannya tak nampak. Tetapi apabila kita mula meyakini dia, kita percaya dengan dia, kita tahu dia seorang yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada biiznihi, dengan izin Allah Taala menyampaikan dakwahnya itu, iaitu wakil daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita makin begitu, Allah Taala makin bukakan. Subhanallah, makin aku ikut cakap dia, makin selamat. Makin ikut cakap dia, makin terhindar daripada penyelewengan. Makin aku ikut cakap dia, makin perkara aku makin step by step terpelihara. Allah Ta'ala makin bukakan, maka kita serah segala-galanya dengan dia. Serah. Besar kecil perkaranya kita nak daripada mulut dia. Hatta nak buat benda wajib sekalipun, seperti nak pergi haji sekalipun, serahkan. Ustaz, saya cadang nak pergi haji tahun ini, apa pendapat Ustaz? Haji itu wajib, rukun Islam kelima, dah cukup syarat wajib. Tanya sama dia. Kenapa nak kena tanya sama dia? Ini kan hukum Allah. Sebab kadang-kala dalam pandangan kita wajib, pada pandangan dia ada benda lain wajib. Seperti apa? Nafkah anak isteri.
Dia tahu nafkah anak isteri kita masih bekerja, susah payah, sempit. Masa saga pun tak ada. Anak kita punya yuran selalu tak bayar kat sekolah. Dia tahu. Dia tahu tiba-tiba kita kumpul duit, kita nak pergi haji. Seronok dapat nak pergi haji. Belum wajib tu kiranya. Kita sangka kita dah wajib. Pada syekh kita ada benda yang lebih wajib untuk kita lakukan. Yang apa? Kalau kau belum pergi haji sekalipun, Allah boleh excusekan. Tapi kau belum bayar utang yuran anak engkau, belum dikira engkau orang yang wajib haji. Itu perkara yang wajib. Ada orang begitu. Jadi hatta nak pergi haji, hatta nak mantu, hatta nak apa sekalipun, tanya sama dia. Dan bukan riak ya. Bukan riak. Minta nasihat dia. Nak kenduri kahwin pun, kadang kalau boleh minta tarikh dia. Kalau tidak pun tanya, saya nak kerja kahwin tarikh sekian-sekian boleh tak? Nanti dia dinasihatkan. Sekian-sekian banyak orang puasa sunat. Tak ke bayar awak cari tarikh lain, umpamanya. Bukan pasal khurafat ke apa, tidak ya. Oh, tarikh sekian-sekian. Memang Nabi berkahwin dengan Siti Aisyah bulan sekian-sekian. Elok, orang alim pun suka. Masya Allah, jadi tarikh yang kita pilih tu dia ada sebut. Jadi kita besar hati segalanya. Hatta nak mantu sekalipun. Hatta nak mantu sekalipun. Hatta nak pergi makan angin, nak pergi pun, nak pergi apa, naik kereta api pun kasih tahu sama dia. Saya ingat nak naik kereta api. Oh, Alhamdulillah. Kita nak mulut dia keluar apa. Kalau dia tegah-tegah. Kalau dia cakap perkara yang baik itu menjadi doa. Kadang-kadang cakap yang baik. Dia restu saja tu Allah berserta dengan kita. Dengan restu dia saja tu Allah berserta dengan kita. Kecil besar perkara tanya sama dia. Tanya sama dia. Hatta kalau perlu kita nak bingkil lantau mana pun minta pendapat dia. Begitu ya. Selalu gunakan pendapat dan petunjuknya dalam semua urusanmu. Turutlah ia dalam segala perbuatan dan perkataan. Segala perkara minta pendapat dia. Contoh ya tuan-tuan sekalian, selalu kami bawakan di sini beberapa contoh ya dengan orang-orang alim ya. Yang ada orang nak belajar. Belajar luar negeri, belajar Universiti Sarawak. Boleh sambung belajar lagi tau. Dia pintar dan boleh peluang. Tapi tanya sama orang alim satu. Orang alim mengatakan, boleh belajar tapi setakat setahun 2 tahun. Kadang-kadang tak komplit tau, tak komplit degree pun kadang-kadang. Kadang-kadang komplit degree tak komplit masa. Setakat sekian dia bilang balik. Sampai begitu sekalipun. Ikut. Tapi dia punya selamat dia, berkat dia lain. Ada seorang guru di Rubat Tarim, Hadramut. Nak pergi haji. Duit dah cukup kumpul-kumpul. Orang Tarim ni bukan senang tuan-tuan ya. Daripada Tarim Hadramut nak pergi Mekah, tak jauh tau. Naik bas 26 jam boleh sampai. Kira tak jauh lah. Macam kita sini sampai Siam lah. Lebih kurang boleh jalan naik bas. Tambang lebih kurang harga 1,600. Dulu saya pergi 1,600 US, 1,700 US. Dengan pocket money tak sampai 2,000 lah. Orang tadi pergi. Tapi mereka jarang yang dapat pergi. Pasal apa? Orang sana susah-susah. Sangat-sangat susah mereka. Sangat-sangat susah. Maka ustaz ni dia dah kumpul duit nak pergi haji. Tanya Habib Hassan Syatiri. Habib, aku nak pergi haji. Apa pendapat Habib? Habib bilang sama dia, kau jangan pergi haji. Dia dah wajib ni, duit dah banyak, dah cukup ni. Jangan pergi haji. Jangan pergi haji Habib, jangan. Kau pergi Afrika. Pergi Afrika. Pergi. Tak jadi pergi haji, pergi Afrika. Pergi Afrika, ikut cakap Habib Hassan. Marhaba. Begitu saja. Pergi Afrika. Pergi Afrika, dia pergi mana? Somalia. Berapa tahun dulu dia pernah pergi Somalia. Habib sudah pergi aja. Tak tahu apa sebab, pergi aja. Pergi Somalia, jumpa kawan-kawan dia sana lama. Sekali member-member di sana, kau datang balik, dah after how many years lah, berapa tahun kau datang balik. Ingat tak berapa tahun dahulu ketika kau di sini, kau sempat kahwin dengan salah seorang anak dara kami. Betul. Ketika kau tinggalkan isteri kau talak lah. Tinggal ditalak, jadi tak lepas itu. Isteri kau mengandung tau. Anak kau dah selamat lahir, dah besar, anak kau dah 6-7 tahun dah umur sekarang. Astaghfirullahalazim, patutlah Habib Hassan tak kasih aku pergi haji kerana anak aku, kalau aku tidak aku abaikan, berdosa aku, anak aku. Nafkah tak kasih, tak jenguk, tak tahu pun dia ada anak di situ. Tak tahu pun dia ada zuriat di situ. Dengan begitu dia tengok anak dia hitam, anak dia lah Afrika ibunya, bawa balik Hadramut. Sampai sekarang masih ada, dengan anak saya lebih tua sikit pada saya. Bawa balik, subhanallah. Betul-betul. Askar kemudian tak lama kumpul duit lagi pergi haji. Baru clear kali ini. Tak ada tanggungan. Tak berdosa dia kalau pergi haji dan sedangkan dia ada anak yang dia tak ambil tahu pun dekat sana. Subhanallah. Dengan berkat panduan orang-orang wali Allah. Dia bilang ya. Dia bilang tidak. Hitam, putih.
Begitu ya. Hitam-hitam bilang hitam-hitam, putih-putih. Dia bilang, kita ikut cakap dia ya. Ikut cakap dia. Walaupun nampak, tapi kita minta maaf ya. Kau kena faham. Baik di sisi orang alim, tak macam baik di sisi kita. Kadang-kadang umpamanya lah, kita nak kahwinkan anak. Kita tanya orang alim, ya Habib, ya Kiai, anak saya dipinang oleh Fulan bin Fulan. Adakah saya terima atau tidak? Apa pendapat tuan? Nanti dia istikharahkan. Dia bilang umpamanya lah, dia bilang terima. Dia bilang terima. Lepas 2 tahun cerai anak kita, umpamanya lah. Tapi ini yang istikharah orang alim. Dia bilang baik. Kenapa pula jadi tak baik? Baik sisi pandangan mereka tak baik macam pandangan kita. Di sisi kita baik tu jodoh dia kekal. Anak dapat 3-4. Beli rumah taman. Ada kereta naik pangkat. Pakai necktie menjulur. Itu baik. Baik sisi dia tidak. Kekal jodoh tak kekal jodoh di tangan Tuhan. Bukan tangan Habib. Bukan tangan Kiai. Tapi perkahwinan itu mendatangkan keberkahan. Hatta perceraian itu juga mendatangkan kebaikan yang ada hikmah di sebaliknya yang kita tak tahu. Contoh, lagi sekali. Orang nak apply kerja. Dia nak ambil company A ke company B? Umpamanya. Tanya orang alim. Tok guru dia bilang, terima company A. Dia terima company A. Umpamanya dia istikharah dan tuan guru dia pun mengatakan, pilih company A. Dia tak ambil company B. Kawan dia ambil company B. Kawan dia naik pangkat, mewah. Dia ambil company A, lepas 6 bulan, company tutup, bankrupt. Dia kena retrench. Tak ada kerja, nganggur 3 bulan. Nganggur 3 bulan. Kemudian last-lastnya jual apa? Jual putu bambu umpamanya dekat Parit Raja. Kalau kita fikir, katanya ikut cakap Syekh. Aku ikut cakap dia, kawan aku kita menjulur beli kereta putu bambu aku. Aku jadi susah pulanya sekarang. Yang nama baik bukan kereta menjulur. Yang nama baik bukan gaji setiap hari berpuluh. Yang nama baik bukan hanya kerja duduk bukan dalam aircon tak berpeluh. Yang nama baik kadang-kadang yang membuat kau mengeluh. Yang nama baik kalau dalam sempit pun kau masih tersuluh. Yang nama baik Masya Allah. Kau dapat sabar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau tak perlu jerit, kau tidak perlu ngeluh. Kadang nama baik begitu. Jadi kadang-kadang kita kena tahu ya. Kita kena tahu baik dalam sudut pandangan orang alim lain daripada baik pandangan kita ya. Jadi baik kalau dalam pandangan orang alim baik tu baiklah disebut. Kadang-kadang perkaranya macam tak baik, rupanya baik. Macam tadi disuruh pergi Afrika, baik ke tak? Mana yang baik? Pergi Afrika, pergi Mekah. Pergi Mekah. Tetapi ada di sebaliknya itu ya. Sebab mereka ni pandang dengan pandang apa kita sebut tadi? Pandang dengan pandangan hakikat. Bukan pandangan zahir. Dia pandang dengan pandangan makrifat. Siapa yang suruh ni semua? Rasulullah. Hadis Nabi, sahabat bertanya ya. Nabi pernah mengatakan apa kepada para sahabat, hati-hati dengan pandangan orang-orang saleh kerana mereka pandang dengan pandangan makrifat. Mereka pandang dengan pandangan makrifat. Pandangan mereka bukan, jangan kita bilang, kan baik aku cari hadis Nabi. Apa hadis Nabi pandang? Apa hadis Nabi sebut? Di antara hadis Nabi menyebut ialah suruh kita berdamping dengan orang yang memang mereka ni orang yang pegang hadis Nabi. Mereka pegang syariat Rasulullah. Mereka pegang patuh kepada Allah. Maka kita tak faham. Bergantung dengan mereka menyampaikan kita kepada Rasulullah. Yang ada orang sekarang khususnya Wahabi tak minat. Jangan. Direct cari hadis Nabi. Direct. Kau faham ke? Kau rapat ke? Kau amalkan ke? Mereka lebih rapat dengan Rasulullah. Mereka lebih memahami syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau hitam kata mereka, hitam ke nasihat mereka, hitamlah. Putih sebutan mereka, putihlah. Begitu. Kalau kita ada syekh-syekh yang begini, beruntung sekali kita ya. InsyaAllah lagi 5 minit, 7 minit kita habis ya. Baik. Kecuali dalam perkara-perkara khusus yang berkaitan dengan martabat dan kepangkatannya sebagai syekh, umpamanya dalam percampur gaulannya dengan orang ramai, dalam mengurus kerja-kerjanya sehari-hari, dalam menyeru orang yang dekat yang jauh ke jalan Allah dan sebagainya. Dan dalam perkara-perkara tersebut hendaklah anda akur dengan syekh itu dan jangan sekali-kali membantah dalam apa sekalipun dari hal ehwalnya, sama ada yang lahir maupun yang batin. Baik. Kita bilang ikut cakapnya, ikut gayanya, ikut pengajarannya, kecuali perkara-perkara tertentu. Seperti apa? Dalam martabatnya sebagai syekh.
Seperti senang cerita pakaiannya. Yang ada budak dia baru belajar dengan Habib Omar tau. Sebesar-besar serban tidak dipakai. Dengan bajunya 2 lapis dengan serban itu tak itu. Istilah orang kita bilang lawan toki. Lebih sudu daripada kuah. Bukan ikut dengan cara gitu. Itu martabat dia. Dia pakai semua tu ada sebabnya. Ada pemberian daripada Rasulullah. Mereka pun semua begitu. Seperti dakwah. Dia dakwah sampai ke Amerika, sampai ke Itali, sampai ke mana semua. Engkau dapat dakwah di kampung kau, taman kau dah cukup bagus. Seboleh-boleh tanya kawan dia yang sana. I like to visit your place. Can you arrange for me dakwah? Nanti kau masih ada anak isteri kau belum cukup. Yang ada anak isteri masih pukul bantai lagi. Kemudian nak dakwahkan jauh-jauh. Bukan begitu ya. Allah. Bukan ya. Yang ada setengah-setengah orang ikut kiainya. Kiai-kiai ni mereka tak kerja tau yang ada. Kau jangan bilang dia tak kerja. Kita kerja cari rezeki Allah. Mereka kerja cari redha Allah. Maka mereka di-employ oleh Allah. Allah mudahkan rezeki mereka. Kita baru nak belajar dengan sikit. Kita pun tak kerja. Kita baru mengajar Kita pun baru mengajar sedikit. Kita pun mula tak nak kerja. Pasal aku ikut kiai aku. Kiai aku tak kerja. Dia tak kerja, kau jangan bilang dia tak kerja. Dia kerja dengan Allah. Allah yang employ dia. Allah yang beri gaji dia. Allah yang beri dia kecukupan. Dan dia rela hidup walaupun miskin dan kesempitan. Kau tak kerja, kau pun malas. Dan kau wajib kerja cari nafkah anak isterimu. Dalam bidang itu kita tak boleh ikut. Kita tak boleh ikut dalam sudut pakaian. Setengah para habaib, kalau tengok budak-budak kita masih muda-muda lagi. Dah pakai jubah serban, nanti dia bilang tau. Kau jumpa fulan, kau tolong cakapkan dengan dia, tanggal pakaian dia. Bukan makin ikut sunnah Nabi. Nabi pakai jubah serban begitu. Level. Tengok sahabat dengan Nabi macam mana sahabat dengan pakaian. Senantiasa begitu ke? Kau jangan ikut Rasulullah. Kau ikut macam mana sahabat dengan Rasulullah. Itu adabnya. Kau jangan ikut syekhmu. Kau tengok macam mana murid dia dengan syekhmu. Sedang cerita bagaimana kawanmu pakai. Bagaimana kawanmu berahal-ahwal. Begitulah kamu. Begitulah kamu. Belum sampai level kamu. Kecuali kamu dah dibenarkan oleh syekhmu dengan pakaian tertentu. Dengan pakaian ni sebetulnya tak ada apa-apa tuan-tuan sekalian je. Kalau saya datang nak pakai sekali-sekali, saya nak pakai cap pun aku pakai cap. Tak ada masalah. Tidak menjadi apa semuanya ya. Tidak ada masalah ya semua itu ya. Semua kerana kita pakai ini satu cara pakaian yang sesuai untuk mengajar tata caranya ya, yang diterima oleh uruf dan juga diarah oleh tuan-tuan guru, maka kita pakai. Sedikit tak ada menunjukkan bahawasanya aku ada level, aku ada standard, tidak ya. Jangan perkara zahir yang kita nak begitu ya. Tidak usah ya. Setengah orang lagi. Kalau duduk minta maaf ya. Ikut style Habib-Habib. Duduk saja dalam majlis maulid, majlis ceramah, keluarkan tasbih. Itu tak ada adab namanya. Galil adab. Kalau dalam majlis-majlis ulama, kiai-kiai lagi tegur tau. Minta maaf saudara, ini majlis lalai ke? Tasbih itu zikir. Zikir pasal tak nak lalai. Dalam majlis kuliah lalai ke? Ada tuan guru sedang ceramah, lalai ke? Kan tak lalai. Jadi dengan kau bertasbih itu kira kau lalai tau. Kau lalai daripada nasihat yang sedang diberi. Itu satu tipu daya syaitan. Kau bukan berzikir tau. Kau sangka kau zikir, tapi kau tidak mengingat Allah. Dan kau dalam majlis ilmu, kau juga tak dengar ceramah ilmu. Jadi kau itu tidak dapat, yang ini pun terlepas. Tinggalkan. Maka kalau alim-alim ulama yang ada, kalau anda nak teruskan zikir anda cari one corner ya. Tak mengapa. Nanti sebab apa? Nanti anda terganggu dengan cakapan saya. Jadi konsentrasi zikir anda. Tapi kalau anda nak dengar ceramah ini, konsentrasi cakapan saya. Konsentrasi. Begitu. Sebab apa? Sebab dia tengok Habib-Habib begitu dalam majlis maulid pegang tasbih, dia ada kota dia. Satu hari berapa belas ribu. Kau tak ada. Kau lagi perlu tuntut ilmu daripada beramal macam itu. Habib-Habib hadir majlis, sana ceramah, sana apa dia pegang. Sebab dia punya, dia bukan tuntut ilmu. Dengan keberadaan dia menjadi kunci ilmu. Dia ada peranan dia lain. Jadi kita jangan ikut dia dalam bidang itu. Yang ada masuk majlis saja siap dengan jubahnya, pakai habwahnya. Habwah tu macam yang ikat pinggang Habib-Habib tu. Itu boleh, saya ikut Habib Omar. Orang alim, dia punya tahap lain. Murid depan guru tak boleh begitu. Murid depan guru kira-kira galil adab. Lagi terus keluarkan tasbih. Tak ada adab tu namanya. Tak ada adab. Depan guru sedang beri nasihat, kau kontak Allah Ta'ala. Allah suruh kau dengar cakap dia menerusi lisan Rasulullah. Kenapa? Dalam sudut-sudut ini jangan ikut syekh. Jangan ikut syekh. Tengok adab dengan syekh.
beradab dengan syekh lebih utama kita jagakan, ya. Disebutkan di sini jangan kita bantah dia. Jangan kita bantah dia dalam urusan zahir dan batin sekalipun, ya. Jangan bantah ya dengan syekh perkara-perkara zahir ataupun batin kerana lebih mengetahui. Contoh, ya. Contoh, kita jangan seuzan dengan guru-guru kita, ya. Contoh, kita lihat seperti guru kita. Ada perlakuan. Ada orang besar datang. Itu orang besar ni orang dunia, kedudukan dunia. Dia bangun, dia sambut. Dalam hati kita, alamak, kalau ada satu maulana lain datang ke syekh lain, kiai, kau sambut tak apa, ini orang fulan begini. Orang semua kecam dalam YouTube. Kau pergi sambut dia, umpamanya. Kau tak tahu. Dia ada maslahat dia ada keperluan dia. Dia ada keperluan dia. Seperti setengah-setengah syekh, setengah orang-orang alim sanggup terima jawatan jadi mufti. Meminta tak boleh, ya. Jawatan ini tak boleh diminta, ya. Apalagi minta, apalagi rebut, cadang sana, cadang sini, berebut nak jadi mufti. Itu semua tu orang tak tahu nilai jawatan itu dan tak tahu bahaya jawatan itu. Yang Allah pilih saja yang akan naik. Yang Allah Ta'ala pilih saja akan naik. Dan yang ada setengah orang-orang alim ditawarkan jawatan mufti, dia terima. Sedangkan jawatan mufti itu bergaul dengan tempat-tempat, berada dalam tempat-tempat yang hebat dan besar, bergaul dengan orang-orang besar. Dia terima. Kerana apa? Jangan kita bilang, dah hilang zuhud dia lah. Dah masuk dalam istana, dah hilang lah zuhud dia. Tak. Dia masuk, dia gaul dengan orang-orang besar. Dengan niat apa? Dengan keperluan ini, aku dapat mengislahkan negeri ini. Aku dapat memelihara, mengekang dan membeteras pahaman-pahaman yang tidak elok apa semua. Tahan dia, kiranya pertaruhkan dirinya untuk agama Allah Ta'ala. Sebab pada mereka dapat jawatan-jawatan itu bukan satu kehebatan tau, tetapi satu upaya untuk agamanya. Maka dia sanggup. Jangan kita tengok terus, kita dah tak nak salam cium dia lagi. Pada kita dah, tuan guru aku dah tak zuhud lagi. Terima jawatan ini. Dah tak mastur lagi. Itu bukan urusan kita. Dia lakukan apa-apa semua, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Ya? Ada hikmahnya. Dan mereka tak perlu minta izin kita. Dan mereka tak perlu minta persetujuan kita. Mereka tahu apa yang mereka lakukan itu tidak menyalahi syarak. Dan kalau nampak macam zahir menyalahi syarak sekalipun, cuma nampak zahir, hakikatnya tidak. Hakikatnya tidak, ya, hakikatnya tidak. Nanti kita akan memahami, ya. InsyaAllah kita sampai di sini tuan-tuan sekalian, ya. Nanti kita akan sambung lagi. Kalau kita tanya sampai muka berapa, muka surat 33, perenggan di atas. Dalam perkara-perkara tersebut, hendaklah anda akur dengan syekh anda. InsyaAllah akan kita sambung baca minggu hadapan, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita jumpa. Mudah-mudahan diberkati Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat hari raya, dengan berkat kita, kita suka belajar. Tuan-tuan, puan-puan, saya tahu suka belajar. Kalau kuliah kita ramai yang datang, ya, Alhamdulillah, itu tanda orang-orang suka belajar. Dengan berkat mereka punya cinta dengan majlis ilmu. Mereka punya suka bersahabat, berkawan dalam majlis ilmu. Dan dengan harapan mereka itu Allah kabulkan. Allah angkat ini wabak. Allah Ta'ala mudahkan urusan kita dapat bercampur gaul dan dalam majlis-majlis kita dengan baik lagi, dapat manfaatkan insya-Allah. Dengan niat, kenapa kita nakkan kumpul-kumpul? Bukan pasal kita nakkan syok seronoknya. Syok seronok dalam majlis ilmu dan seronok dapat berkumpul dengan orang-orang saleh jemaah kita. Seronok saling bertatapan wajah dengan orang-orang ahli ibadat. Seronok manfaatkan rumah Allah. Ini rumah Allah, bikinnya tidak murah. Jota. Kosong, tak kita sedih. Paling-paling tidak. Pahala jangan cakap lah. Pahala jangan cakap. Pahala memang dah tentu kita banyak tak dapat lah. Kita boleh harap Allah Ta'ala beri secara percuma boleh. Tapi bangunan masjid ini, kita tak dapat manfaatkan dia. Secara fizikalnya. Jota ni semua. Kemudian kosong saja. Sayang, ya. Sebab orang sekarang kalau nak tengok keuntungan dunia tau. Kalau keuntungan dunia, boleh. Tak ada keuntungan dunia, tak payah dululah. Sekarang saya sebut keuntungan dunia. Masjid ini bukan murah bikinnya. Jota. Dan cara nak betul-betul
manfaat apa menghasilkan jotanya itu ialah apa? Dengan memakmurkannya. Maka kalau dikosongkannya, kira-kira jota tu kosong saja, tak terpakai. Walau satu hari sekalipun. Kena dipikir dengan seriously. Tapi alhamdulillah tempat ni paling tidak petang ini dah manfaat balik semula. Majlis ilmu sudah mula. Walaupun hanya secara berakam, tapi pokoknya sudah menjadi dah menjadi stesen tempat pancaran majlis kuliah ilmu. Semoga Allah Taala merahmati kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.